bawakan satu wawancara lagi pada pagi ini yang akan memperkatakan ataupun tajuk yang akan kami bawakan sistem kebajikan negara. Ini yang kami bawakan dan juga kita bersama tetamu undangan kita yang sudah pun bersedia, itu Yang Mulia Puan Dayangku Siti Saihalina binti Pangeran Haji Muhammad Daud, itu selaku penolong pengarah ketua bahagian bantuan kebajikan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah. Sihat. Jadi kita akan memperkatakan mengenai dengan sistem kebajikan negara yang baru-baru ini diperkenalkan. Yes. Jadi sebagai mukadimahnya apa yang ingin kita tanyakan untuk segmen kita pada pagi ini. Jadi kita persilakan untuk Puan Dayangku Siti Saihalina sendiri untuk dapat menjelaskan ataupun dikongsikan bersama Dayangku mengenai dengan tujuan SKN ataupun sistem kebajikan negara ini yang ditubuhkan. Okey, terima kasih. Mengenai dengan sistem kebajikan negara yang merupakan ataupun SKN adalah merupakan satu sistem yang ditubuhkan bagi membantu memudahkan penerima-penerima bantuan sama ada di JAPIM ataupun Majlis Ugama Islam memohon permohonan secara dalam talian sahaja. So jadi ini akan memudahkan orang ramai mana-mana yang merasakan untuk mendapatkan bantuan daripada agensi-agensi kerajaan. So diorang cuma melalui dalam talian sahaja. So SKN telah ditubuhkan yang mana semua segala keterangan-keterangan peribadi pemohon-pemohon itu hendaklah dimasukkan ke dalam sistem ini nanti tu. So agensi-agensi yang ada di dalam sistem ini iaitu daripada Jabatan Pembangunan Masyarakat, Majlis Ugama Islam Brunei dan akan datang nanti Kementerian Pendidikan dan juga Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. So jadinya agensi-agensi ini adalah sebelum ini memberikan bantuan kepada masyarakat lah, ahli-ahli. So jadinya ini indah lagi sistem dengan adanya sistem ini indah lagi pemohon itu ahli-ahli lagi bah. So ia cuma akan membuat permohonan dalam satu agensi sahaja. Dan sekiranya ia ni layak contohnya ia layak kepada bantuan kebajikan daripada JAPIM sahaja. Kemudian ia akan menerima bantuan daripada JAPIM, tetapi sekiranya bantuan-bantuan lain sekiranya dipikirkan perlu, ianya boleh akan dipertimbangkan melalui sistem SKN nanti insya-Allah. Itu dia yang boleh kita pahami dan juga dengan keterangan yang diberikan iaitu tujuan sistem kebajikan negara yang ditubuhkan ketika ini. Siapa sebenarnya yang boleh memohon ke dalam SKN ini? Semua siapa saja yang merasakan tidak cukuplah keperluan dalam keperluan seharian itu dan tidak ada sekatan ataupun siapa kelayakan yang memohon itu, semua yang boleh memohon. Cuma walau bagaimanapun kelayakan itu tertakluk lagi kepada agensi-agensi lah. Apabila ia memohon tidak ada pengecualian, tetapi walau bagaimanapun sekiranya ia dikeluar daripada kelayakan-kelayakan syarat untuk menerima bantuan, contohnya pendapatannya melebihi daripada garis kelayakan. So permohonannya akan duka cita lah. So itu saja. Tetapi ia masih lagi boleh memohon. Pasal ia online ni terbuka kepada orang ramai. Alhamdulillah. Ya. Jadi Puan, macam mana tu kalau yang Indah tahu ataupun orang dengan cara-cara permohonan ini ada yang masih lagi ragu-ragu. Jadi apa yang perlu dilakukan tu Puan? Okey, pada masa ini Jabatan Pembangunan Masyarakat ada menyediakan beberapa kaunter. So kaunter-kaunter itu dikhususkan bagi orang ramai yang Indah dapat menggunakan IT. So jadinya kami akan membantu penerima pemohon-pemohon ini macam mana cara-cara membuat pendaftaran melalui sistem online. Mungkin dapat saya tunjukkan sedikit kali untuk akan memohon pendaftaran melalui sistem online ini. Sebelum ia memohon kepada SKN, ia mestilah mempunyai sistem mempunyai email sama ada Gmail, Yahoo ataupun Microsoft Outlook. Ini yang dapat ini cara-cara memohonnya seperti yang tertera. Ya, akan kita paparkan Auda, jadi untuk lebih jelas lagi Puan Baik, sedikit masa lagi akan kita paparkan apa yang dimaksudkan ataupun yang disampaikan. Ini dia. Pasal kalau ia ada Gmail ni, ia akan dapat memohon melalui sistem akaun itu. So ia perlu ada sistem SKN untuk ia perlu ada Gmail ni untuk mensahkan ia punya SKN akaun. So ini cara-cara membuat permohonan. Kami menunjukkan langkah demi langkah supaya memudahkan pemohon-pemohon macam mana bagi yang
yang Indah tahu pernah ada email ni. Pasal ni melalui daripada pengalaman kami kan. So jadinya ia Indah tahunya membuka email ataupun macam mana terdapat email pun Indah adalah tu. So ini kami sediakan langkah-langkah, even masa kalau di Jabatan Pengurusan Masyarakat, kami juga menyediakan tutorial di sana. So selain daripada kaunter-kaunter yang akan membantu diorang untuk mengupload segala scan dokumen-dokumen apa itu, tutorial akan disediakan. So mungkin diorang di sana akan melihat tutorial ini macam mana untuk memohon anilah SKN ini nanti. Pasal ini untuk mengajar orang ramai coba. Jangan apa namanya, memang payah pada permulaannya di peringkat awal lah, tapi apabila diorang ada email semua nanti senang kan kalau ia akan Google pun ya boleh melalui emailnya apa. Jadi jadi satu kesenangan lah, walaupun ia sukar pada di peringkat awal lah. Untuk di peringkat awal ni oleh kerana ketika ini menggunakan media. Jadi memang banyak yang mengatakan katanya susahnya sebab ni soal ni. Tapi dengan adanya inisiatif daripada pihak Jabatan Pengurusan Masyarakat, kami menyediakan kaunter-kaunter untuk membantu penerima bantuan ini yang Indah dapat yang mempunyai kesukaran dalam menggunakan IT ini. Ini masih lagi Yahoo ni ya. So jadi mesti diorang ada akaun, diorang ni mengisikan password apa. Jadi antara selalunya email tadi menggunakan Hotmail, Yahoo, Gmail, semua. Mana-mana email, pilih salah satu lah. Jangan buat tiga email lah. Pilih salah satu email yang ia yang memudahkan untuk Alhamdulillah. Itu cara-caranya yang dapat kita saksikan ya sementara tadi ya. Bagi audio yang belum mendapat alamat email dan sebagainya, dan juga daripada pihak jabatan juga menyediakan tutorial ataupun cara-cara untuk kita membuat email. Ini bagi mereka yang baru saja akan membuat email. Jadi di sini adakah SKN ini bagi bantuan kebajikan bulanan sahaja ataupun mana-mana permohonan bantuan seperti rumah juga dipohonkan melalui SKN? Okey, pada di peringkat awal ini cuma bagi permohonan bantuan kebajikan bulanan daripada Jabatan Pengurusan Masyarakat dan juga daripada Majlis Ugama Islam sahaja yang menggunakan sistem SKN ya. So lepas ini nanti di fasa kedua akan dilaratkan kepada permohonan-permohonan lain. So seperti mana perumahan, kalau ia akan memohon bantuan rumah tu ataupun bantuan pendidikan, dan juga akan dilaratkan kepada agensi-agensi yang berkenaan lah, supaya nanti ianya akan memudahkan orang ramai ini macam yang saya tadi tu kan. Kalau ia memohon daripada SKN ini, sistem itu sendiri yang akan mendirect ia ke agensi mana yang sesuai untuk permohonan ni berkelayakan untuk menerima bantuan. Sekiranya tak ia berkelayakan menerima bantuan kebajikan bulanan, iaitu kewangan lah tu, dan juga tambahan perumahan, so ia boleh melalui daripada sistem SKN ini sahaja. Jadi mungkin dapat kita saksikannya satu lagi insert kita ni mengenai dengan sistem kebajikan negara ini ataupun singkatannya SKN. Jadi kita saksikan mungkin Puan sedikit sebanyak ya nanti boleh menyelitkan dan juga menerangkan mengenai dengan sistem ini yang lebih lanjut lagi lah. So yang ini so yang email tadi yang selepas diorang tadi buat tadi tu, so ia akan memasukkan ke dalam email ni selepas inilah jadi tunggu dulu sekejap. So ini diterangkanlah mengenai dengan sistem kebajikan negara itu adalah untuk membantu permohonan orang ramai membuat permohonan secara online. So atas talian lah tu. Dapat kita ini adalah agensi-agensi yang berkenaan, yang berkepentingan yang akan memberi bantuan. Ya. Jadi Auda, kita masih lagi bersama ya dalam wawancara kita, iaitu mengenai dengan sistem kebajikan negara ya, bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, itu yang mulia Datuk Siti Saihalina binti Pengarah Haji Muhammad Daud, merupakan penolong pengarah Ketua Bahagian Bantuan Kebajikan Am ya. Ini seperti yang dipaparkan ini antara mereka. Ini yang bermula pada ini yang bermula pada masa sekarang. So hanya cuma 2 agensi sahaja yang pada masa ini yang yang masuk dalam SKN ini. Jadi permohonan bagi bantuan-bantuan lainnya yang disediakan, dan juga dijelaskan tata cara membuat permohonan melalui sistem kebajikan ya.
So sebelum diorang memasukkan, sediakan dokumen dululah. Kalau bagi yang kan yang akan start untuk membuat permohonan, so sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan, yang mana diorang mesti mengimbas ataupun men-scan permohonan-permohonan itu. So pastikan ada scanner ataupun mobile itu compatible lah untuk men-scan ataupun mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan. Banyak tu dokumen atau macam IC, sijil kahwin, sijil beranak, pengesahan sekolah bagi anak-anak yang bersekolah, sekali sijil carai sekiranya ada, ataupun sijil kematian sekiranya yang mesti disertakan ya puan ya. Mesti disertakan juga. Salinan ya? Salinan saja ataupun original biasa ia di-scan. Ia di-scan kan. So yang ni tadi yang diterangkan mesti ia mempunyai Gmail, Yahoo ataupun dan sekiranya ada permasalahan mengenai dia dapat mengupload ke ataupun apabila dia mengupload keluar lain terkeluarnya. So cuba telefon 141 dan di sana kami akan mengeluarkan tiket lah tu macam 123. So jadinya permasalahan-permasalahan diorang nanti akan kami ambil kemudian akan cuba diselesaikanlah dalam beberapa hari. Baik puan, jadi apakah peranan ketua kampung dalam mungkin apa dijelaskan SKN ini? Okey, semasa sebelum SKN ini dilaksanakan pada 15 Julai masa itu, kami telah memberi taklimat kepada ketua-ketua kampung yang mana ketua kampung akan membuat pengesahan tu. Ini contoh pengesahan yang mana ketua kampung akan membuat borang pengesahan ini dan ini akan diupload sendiri oleh pemohon-pemohon ni nanti. So ini adalah diperlukan bagi memastikan supaya anak yang pemohon itu adalah anak buah ketua kampung itu. Supaya jangan nanti karang ia tinggal di kampung lain tetapi memohon arah kampung ini. So kami mesti memastikan bahawa yang penerima itu sendiri tinggal di kampung berkenaan. Sebab ada tujuannya tu karang. Kenapa perlunya pemohon itu yang tinggal itu disahkan dia tinggal di sana. Ada sebabnya kami memerlukan itulah. So ini yang diupload nantinya boleh dapatkan di arah ketua-ketua kampung ataupun daripada Jabatan Permulaan Masyarakat ataupun Majlis Ugama Islam Brunei. Jadi tidak diperbolehkan menggunakan macam mesti menggunakan maksudnya di mana ketan ditinggal. Di mana ketan ditinggal. Ia boleh kalau ia anda suka ketua kampung ini, ia akan pindah ke ketua kampung lain. Ia mesti di mana ia bermastautin. Tapi sekiranya ia macam weekend ia tinggal di rumah suaminya ataupun weekdays ia tinggal di rumahnya lah. So atau di mana ia yang menetap. Pilih satulah di mana yang ia merasakan yang ia akan menetap tinggal di sana. So nanti ada kegunaannya tu. Ada kegunaannya nanti. Jadi untuk memudahkan lagi urusannya Auda ya. Baik. Jadi silakan. Permohonan melalui tadi tu ada dikongsikan. Okey, yes, dikongsikan akan kita paparkan sekali lagi ya. Okey, akan kita paparkan sekali lagi. Baik, sementara masih lagi rakan saya Atul. Okey, yang ini untuk imbasan segala dokumen-dokumen sekali, kemudian kita diteruskanlah. Kemudian yang tadi ia akan terkeluar nanti segala permohonan tadi, cara-cara memohon. Pada permulaan sekali masukkan nombor akaun yang Gmail tadi tu. Kemudian bagi setakan belum ada akaun. Ada di bawahnya tu sekarang. Belum ada akaun, takkan di sana. Kemudian apabila ia sudah menakan belum ada akaun atau tidak ada akaun itu, isikan dia akaun, ia punya password mestilah satu capital letter, satu ini karakteristik ini karakter. Kemudian more than 8 karakternya. So yang anulah tu, so any icon yang boleh ditakannya lah yang ada tu dollar sign ka ataupun question sign ka. So mesti ada salah satu karakter tu, kemudian capital letter satu dan more than 8 karakter supaya ia dapat memasukkan ia punya akaun nanti. Pasal kalau ia ada, dia terdapat ia mensahkannya punya akaun. Jadi di sini bagaimana sebenarnya SKN ini nanti dapat membantu dalam penerimaan bantuan kebajikan keluar daripada kepompong kemiskinan? Yang itu yang saya nyatakan tadi itu kan, kegunaan nanti SKN ini ianya akan dapat membantu penerima-penerima bantuan ini keluar daripada kepompong kemiskinan. Pada contohnya, kalau ia tinggal di kawasan Kampung Bolkiah contohnya lah, dalam Kampung Bolkiah itu ada ramai yang memohon bantuan.
pihak kerajaan akan menyediakanlah tu. So jadinya apabila pihak kerajaan melihat di sini banyak penerima-penerima bantuannya, so kami akan menyediakan platform yang bersesuaian. Contohnya membuatkan workshop kah, atau menyediakan peluang-peluang pekerjaan yang di sana kah. So anitah kegunaannya nanti tu. Kegunaannya nanti untuk kami tahu di mana peta-peta kemiskinan dan apa perancangan-perancangan yang akan dapat dibuat kepada suatu kampungan itu nanti. Jadi kita nanti SKN ini ia bukan hanya melihat kepada individunya. Kan pada masa sekarang Jabatan Pengurusan Masyarakat membantu golongan-golongan susah ini dengan memberikan pekerjaan, mencarikan pekerjaannya untuk diorang daripada jangan bergantung sepenuhnya kepada bantuan ini. Selain daripada pekerjaan, kami juga memberikan diorang perniagaan, menjadi keusahawanan. Kemudian memberikan diorang latihan-latihan dan juga membantu tanggungan-tanggungan diorang ini selain daripada pekerjaan, keusahawanan, juga mengantar diorang ke PKBN. Anak-anaknya itu dilatih untuk supaya mindset diorang, fizikal diorang itu bersedia untuk menghadapi pekerjaan ataupun cabaran-cabaran di luar sana tu. So now dengan adanya sistem SKN ini, segala intervention individu itu akan dapat dibuat secara kumpulan. So jadinya kami akan melihat, okey, kampungan ni contohnya yang saya tadi kan, Kampung Bolkiah ni. So di sini paling ramai penerima-penerima bantuan. Mungkin akan disediakan tempat yang boleh menjana ekonomi. Mungkin diorang ini dah dapat bekerjanya pasal masalah menjaga anak, masalah transport. So akan dapat difikirkanlah dengan adanya di sana mungkin laluan akan dapat ditingkatkan, mungkin akses kepada keperluan-keperluan lain akan dapat disediakan kepada penerima-penerima bantuan ini nanti. InsyaAllah. Biasanya pun mengambil masa berapa lama tu pun untuk dalam proses pendaftaran, pengurusan dan sebagainya yang nanti akan diorang akan dimaklumkan sekian-sekian permohonan diorang tu, berapa lama biasanya? Okey, permohonan ini untuk yang ini baru startnya, kami baru start pada 15 Julai. So kami belum dapat cakap berapa sistem ini boleh, saya belum dapat ada janjikan lah. Tapi insya-Allah sistem ini akan mengambil masa yang cepat daripada yang sebelumnya. Kerana ianya akan semua permohonan-permohonan akan dapat dilihat daripada processing queue, betul. So jadinya ada apa itu, semua ada peranan masing-masing. Pihak JAPIM akan menyediakan task force, yang mana task force ini yang akan meneliti semua permohonan-permohonan, mengumpul permohonan-permohonan dan memastikan permohonan semua dibuat siasatan, diproses. Alhamdulillah dengan adanya kemudahan yang ketika ini. Apapun dengan penjelasan sebentar tadi, ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Pendayangku Siti Saihalina binti Pengarah Haji Muhammad Daud itu selaku penolong pengarah ketua bahagian bantuan kebajikan. Terima kasih Puan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.